Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kapten Rais, founder dan trainer untuk program kurus viral paling marahin Lemak Tulin. Tahun 2022 dah separuh jalan dah. Tapi azam korang untuk kurus tahun ni dah tercapai ke? Inilah masa dia untuk korang join program Lemak Tulin. InsyaAllah kita akan selesaikan masalah korang untuk nak kurus, turun berat badan, nak inch loss, nak sihat, nak fit. Yang mungkin sebelum ni korang dah pernah cuba macam-macam program, macam-macam alat, macam-macam ubat, macam-macam suplemen dan macam-macam metod. Saya sendiri akan ajar korang daripada A to Z. Bukan sekadar senaman dan pemakanan yang betul dan efektif, tapi rahsia dan formula yang terbaik untuk korang kurus, turun berat badan, fit, buang lemak dan inch loss dengan efektif dan masa yang paling pantas. Program ini sesuai untuk semua, tak kira umur, tak kira jantina, tak kira apa kerja korang, tak kisah berapa pun berat korang, walaupun korang ada sakit lutut, walaupun korang ada sakit belakang, dan walaupun korang ada penyakit kencing manis, darah tinggi, tinggi kolesterol dan sebagainya. Lagi best, masa program ini sangat fleksibel. Korang juga takkan gunakan sebarang alat ataupun produk kurus ataupun sebarang suplemen. Dah lebih 10,000 orang pernah join program Lemak Tulin, tak ada seorang pun yang gagal. Dafi pun dah join. Harga kita masih sama, paling murah RM89 sahaja. Untuk bulan Julai kita ada 2 batch, tapi special sikit untuk batch Raya Haji kita tawarkan harga RM80 sahaja. Slot terhad, masa terhad, tunggu apa lagi? Jangan bertangguh. Klik link dekat bawah untuk daftar program kurus viral paling marahin. Program Lemak Tulin. Jangan menyesal. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Southeast Asia, Brunei, Indonesia, Singapura. Yang ni aku baru tahu, Filipin pun dah tengok channel YouTube Aris TV. Apa hal korang? Check it out now. Ya berbedu, let's go. Come on yo. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, kali ni aku nak serius sikit. Aku akan buat ulasan berkenaan dengan beberapa hari ni viral ada satu video yang tersebar dekat TikTok dan mula tersebar dekat semua social media, di mana dekat dalam video tu ada tunjuk perempuan pakai seksi, bergelak-gelak, dialek perempuan tu bercakap macam dialek orang pantai timur, dan katanya lokasi di mana perempuan itu berada adalah dekat dalam salah sebuah kamp tentera dekat Kelantan. Bila viral video tu, ramailah yang minta ulasan aku. Disclaimer, aku punya pendedahan ni bukan nak memalukan sesiapa, jauh sekali nak mengaibkan atau nak memalukan Angkatan Tentera Malaysia. Sebab benda ni bagi aku bukan salah ATM, bukan salah pucuk pimpinan Angkatan Tentera Malaysia. Benda ni berlaku underground, dan pada aku benda ni bukanlah rahsia negara pun, sebab kan dah sumpah setia ikrar kesatria menyimpan rahsia negara dengan seketat-ketatnya. Ini bukan rahsia negara, tapi ini adalah bagi aku kelemahan yang terdapat dalam ATM. Sebab bila aku pernah berada dalam situasi ini, aku sendiri pernah ada macam keinginan kalau aku satu hari nanti selama dalam servis aku jadi panglima, aku nak ubah benda ni, aku nak hapuskan budaya ni. Tapi 14 tahun sudah habis perkhidmatan kan, jadi aku ada platform sekarang, dan insyaAllah aku cuba dengan platform yang aku ada ni, amanah yang Allah dah bagi dekat aku ni, aku akan buat pendedahan ni supaya mungkin orang-orang yang bertanggungjawab boleh lagi serius dalam membendung dan menghapuskan budaya ini. By the way, tak payah tipu lah. Aku tahu korang-korang yang tengah berkhidmat sekarang dalam ATM, tak kira mana-mana cabang, especially yang terdiri daripada geng-geng yang dah ada family, yang dah kahwin, mungkin yang ada background agama yang kuat sikit. Bila korang find out dalam tentera ada budaya macam ni, korang pun memang tak suka. Aku percaya sebahagian besar dalam ATM memang tak suka dengan budaya ni. Tapi korang tak boleh nak bersuara, tak boleh nak cakap apa-apa dah kan, sebab korang takut benda ni akan kacau korang punya periuk nasi dekat dalam ATM. Jangan risau, aku pun dulu aku tak suka juga, tapi aku pun berada dalam situasi yang sama macam korang. Aku pun tak berani nak buka mulut. Jadi bila aku dah keluar daripada perkhidmatan, aku rasa aku dah boleh bersuara kot. Bukan untuk sabotaj siapa-siapa, tapi nak bagi ATM ni insya-Allah berada dekat landasan yang betul sebagai benteng pertahanan negara yang diredai dan dirahmati oleh
Allah. Tapi sebelum tu macam biasalah, ingat aku nak bagi tahu free-free. Korang kena tekan butang subscribe. InsyaAllah aku akan terus berkongsi dengan korang info-info, pengalaman-pengalaman, dan mungkin aku akan buat beberapa pendedahan yang aku boleh buat, pendedahan yang tidak menggugat keselamatan negara, dan insyaAllah boleh dijadikan pengajaran dan asbab kebaikan untuk kita semua yang menonton video ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Aku cerita dulu pengalaman aku masa aku dekat dalam servis. Lepas tu baru kita sentuh berkenaan dengan video yang viral ni lah kan. Budaya membawa perempuan masuk dekat mes sebenarnya adalah budaya yang memang diamalkan. Aku rasa benda ni dah turun-temurun dibawa daripada zaman British kan. Kita dengan British kan dulu kan bla 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 bla, semua termasuklah dalam aspek ketenteraan juga. Jadi budaya ni terbawa-bawa sampailah boleh kata sekarang lah. Apa yang jadi sebenarnya? Cerita dia macam ni. Korang kena faham, mes bukan bilik. Maksud mes tu adalah center kepada penginapan askar yang duduk dekat dalam kamp, dan terutamanya kepada anggota yang masih bujang, bukan yang dah berkahwin. Dia lebih kurang macam social center, macam kita orang punya clubhouse lah. Dekat situ kan aku pernah cerita kat korang, dekat situ ada tempat makan, ada tempat snooker, ada tempat karaoke, kadang-kadang ada live band. So bila diorang nak buat aktiviti social, contohnya macam happy hour, macam keramaian-keramaian kecil yang melibatkan camp itu sahaja, diorang buat dekat mes lah. Dan mes ni pula terbagi kepada dua. Ada mes untuk lain-lain pangkat dan juga ada mes untuk pegawai. Dan aku nak tekankan dekat sini juga, benda ni, budaya ni, dia tak jadi masa time latihan. Dia jadi masa korang dah habis latihan rekrut, habis latihan kadet, masa korang dah mula berkhidmat dekat dunia operation, bila korang dah mula berkhidmat dekat bis, bila korang dah start kerja lah senang cerita. Biasanya benda ni jadi bila korang dalam kategori bugi, ataupun masa korang dalam sesi orientasi mes. Apa benda tu bugi? Orang yang baru lapor dekat bis tu dan dia baru menginap dekat community mes tu, dia sebagai orang barulah. So dia kena lalu proses orientasi mungkin selama seminggu, 2 minggu macam tu lah. Sebagai penutup kepada sesi orientasi itu, lebih kurang macam ujian terakhir lah. Nak tengoklah kau ni qualified tak untuk nak serapkan kau as a mes member, orang yang kira dah establish lah dekat dalam mes LLP atau pegawai satu-satu base tu. Bugi-bugi ni ataupun peserta orientasi ni, dia diarahkan untuk organize satu function, satu keramaian, satu aktiviti, lebih kurang macam nak meraihkan lah bila dah habis, dah tamat sesi orientasi tu. Dan salah satu taskingnya kena bawa perempuan daripada luar dengan alasan untuk memeriahkan majlis. Setakat itu sahaja. Bab pakaian, bab benda-benda lain tu memang biasanya tak ada dalam arahan. So apa yang diorang buat? Macam itulah, diorang duduk dalam mes, join karaoke sama-sama, main snooker, makan sama-sama, diorang buat macam game yang kecil-kecil. Tapi kadang-kadang adalah special request daripada pegawai-pegawai yang senior ni. Kadang-kadang diorang request benda yang pelik-pelik. Contohnya perempuan yang datang tu kena berpakaian seksi dan sebagainya lah. Masa aku dekat dalam servis, benda ni masih diamalkan. Masa aku pertengahan servis, masa aku dah 5 tahun servis lah. Tapi yang ni dalam Air Force, aku bagi tahu yang dekat dalam TUDM, benda ni makin lama makin dihapuskan oleh pucuk pimpinan TUDM tu sendiri. Sebab yelah, makin lama orang makin dah ada kesedaran lah. Bila aku sendiri dah jadi senior mes, aku sendiri yang ambil minggu orientasi tu, memang tak ada langsung dah budaya bawa perempuan, ada function dan sebagainya. Setakat ada makan-makan di kalangan ahli-ahli mes sahaja. So boleh kata fasa transition kepada sisi gelap dan kepada sisi yang dah semakin baik itu, aku dah lalulah. Dan memang aku ni saksi, dan aku rasa geng-geng TUDM sendiri tahu benda-benda yang tak bermoral tu, yang tak bermoral tu kan, dah tidak dilakukan lagi. Budaya tu dah semakin dihapuskan dan aku rasa memang dah tak ada dah. Tapi itulah kebanyakannya yang mungkin korang dengar macam benda tu jadi melebih-lebih kan, sampai kadang-kadang involve pasal arak lah, benda lah. Benda tu memang bukan daripada pucuk pimpinan camp tu ataupun pucuk pimpinan
perkhidmatan. Benda tu semua underground. Kadang-kadang ahli-ahli mes sendiri tu pun mana-mandai buat. Kadang-kadang tak ada arahan pun. Tiba-tiba, boring malam ni. Kau bawa 5 orang. Macam tu lah lebih kurang arahan dia. Macam aku sendiri dulu, masa aku dekat camp yang itu, aku habis je orientasi, aku diarahkan untuk bawa 5 orang wanita daripada luar untuk join aku punya function, tapi disebabkan kawan-kawan aku baik menolong, aku berjaya bawa 9 orang. Tapi 9 orang ni dong kawan-kawan je. So lepas dorang dah habis makan-makan, ada sesi karaoke sikit, ada main snooker sikit, ada main game-game baling-baling bola pingpong lah apa semua tu, habis, turun pun balik. Tapi sejujurnya semasa situasi itu berlaku, memang ada orang-orang yang dekat dalam camp tu memang panas hati lah, memang tak puas hati sebab diorang pun dah sedar benda tu adalah kegiatan yang tak bermoral, suatu budaya yang dibawa daripada zaman British tu terbawa-bawa sampai sekarang, dan memang ada banyak kali mesyuarat di peringkat Wisma untuk menghapuskan sama sekali budaya ni. Dan Alhamdulillah, as far as I'm concerned, dekat dalam 2DM, dekat LLP ke, dekat pegawai ke, memang totally dah tak ada dah benda ni dalam 2DM. Tapi itulah, yang dalam 2DM ni biasanya yang melibatkan anggota bujang je, sebab yang tinggal dekat dalam mes biasanya anggota bujang je. Aku tak tahulah pula yang kahwin pun ada terlibat kan. So bila viralnya video ni dan katanya melibatkan camp tentera darat, aku terkejut sebenarnya, sebab pada tahun 2022 ni aku leave the service pada tahun 2018. Aku macam percaya tak percayalah sama ada benda ni betul atau tak, sebab sekarang ni kita pun tak tahulah kan, orang main viral, main nampak video, main upload, kadang-kadang benda ni benda yang dah lama pun, tapi disebabkan ada luahan daripada isteri yang katanya memang benda ni dah berlarutan sampai sekarang, benda ni masih ada, dan melibatkan juga LLP. Tu yang aku terkejut tu, LLP pun terlibat, LLP pun ada function sekarang dekat mes orang. So aku macam, aku tak boleh nak komen panjang lah benda ni. Aku rasa biarlah orang-orang yang bertanggungjawab, orang-orang yang dekat pucuk pimpinan camp tu dan pucuk pimpinan tentera darat sendiri, bagilah diorang siasat betul-betul dan bagilah diorang ambil tindakan yang sewajarnya lah. Mungkin ada orang akan panas hati, mungkin ada orang akan marah dengan aku, aibkan tentera, kau dah keluar tentera, tak payahlah nak cerita keburukan dalam tentera. Guys, ini berkenaan dengan amar makruf nahi munkar. Macam aku cakap tadi lah, benda ni bukannya rahsia negara pun, tak ada kena-mengena dengan keselamatan negara pun. Ini adalah sisi gelap dalam pasukan ATM yang mungkin selama ni dulu-dulu orang tak sedar benda ni adalah satu keburukan lah, terutamanya dari segi agama kita. Tapi aku bersyukur lah sebab aku dekat dalam 2DM, dan masa aku dah semakin lama dalam servis tu, budaya ni dah semakin terhapus, dan bila aku nak berhenti tu, benda ni dah habis dah, benda ni dah tak ada dah, memang dah tak ada dah kena bawa perempuan dan sebagainya. Sebab dalam 2DM ni, dalam keluarga 2DM ni besar, bukan sahaja melibatkan anggota dan pegawai, isteri-isteri apa semua, lepas tu dengan general-general, senior-senior officer, pegawai kanan, memang semua tu adalah warga, keluarga 2DM, dan dorang sendiri pun majoriti ramai yang tak setuju budaya ni masih terbawa-bawa dalam perkhidmatan. So niat aku hanyalah untuk amar makruf nahi munkar lah. Itu je lah. Aku tak takut dengan siapa-siapa, babe. Aku takut dengan Allah. Aku takut apa yang akan aku jawab dekat dalam kubur nanti, masa dekat akhirat nanti. Mungkin aku akan ditanya, apa tindakan aku bila aku dah keluar pada servis. So apa action aku nak bantu agama aku untuk membendung benda ni, especially dekat dalam tentera yang jadi perisai kedaulatan negara. Kita berjuang apa benda bersemula, fisabilillah apa semula, tapi belakang-belakang dia yahoo. So itu je lah niat aku. Tapi itulah, aku masih terkejut sebab aku tak sangka benda ni masih ada jadi lagi. Tapi itu dekat darat lah. Yang tu aku tak tahu. Aku Air Force dan aku tak pernah pun orang kata terlibat dengan function-function dekat darat. Serius aku tak tahu. Mungkin video tu betul, mungkin video tu tak betul. Wallahualam. Siapa yang ada bukti semua. Dan kalau korang nak tahu, sebagai seorang isteri, kalau kau rasa benda-benda ni tak puas hati, kau boleh je pergi
buat laporan, pergi report lah senang cerita, sama ada dekat President of Mass Committee ataupun PMC dekat Mass tu, ataupun kau boleh je jumpa direct dengan adjutant, kau buat je report dekat pegawai pemerintah, cakap kau sebagai isteri kau tak setuju benda ni berlaku. Okey, boleh je nak buat report sebenarnya, sebab macam aku cakap tadi, daripada segi pucuk pimpinan satu-satu perkhidmatan tu memang dorang tak benarkan benda-benda ini terjadi. Kalau terjadi pun pada sekarang ni memang confirm benda tu underground lah. Jadi kesimpulannya, biarlah yang sepatutnya buat siasatan menyeluruh, dan sekiranya benar berlaku, ambillah tindakan. Dan aku rasa budaya ni memang dah tak patut ada dah lah. Nonsense lah, akhir zaman orang duk berjuang lah, mat kilau lah, benda lah, Palestin lah, benda lah akhir zaman. Sekali tengok on the side ada pula sisi gelap, ye. Apa, macam mana Tuhan nak tolong kita? Okey, korang boleh share video ni sekiranya korang rasa benda ni bermanfaat, dan sekiranya korang ada sebarang yang korang nak komen. Mungkin ada geng-geng askar nak komen. Okey, apa pendapat korang? Aku buat benda, bukanlah pendedahan pun sebenarnya, sebab benda ni dah tak ada dah dalam TDM tu. Aku terkejut tu, macam mana benda ni masih ada dekat cabang lain dalam ATM. So at least mungkin pendedahan aku ni bolehlah orang yang bertanggungjawab meneliti. Kalau ada lagi sisa-sisa sakit baki yang masih meneruskan budaya ni, boleh kita hapuskan lah. Tak elok lah benda ni. Tengok kita bangga dengan apa, lambang ATM, dengan lambang darat, Air Force, Navy, ada Allah Muhammad. Sekali belakang-belakang buat benda-benda yang tak berfaedah. Macam aku cakap tadi, macam mana Tuhan nak tolong kita, macam mana Tuhan nak jaga kita. Okey, so korang boleh komen dekat bawah, dan insyaAllah boleh tekan butang like, subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video pada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. Lillahi ta'ala, macam aku cakap tadi, aku tak ada niat nak memburukkan, nak mengaibkan siapa-siapa, dan benda ni berlaku bukannya berpunca daripada pucuk pimpinan perkhidmatan ataupun ATM sendiri ataupun pucuk pimpinan camp tu sendiri. Ini semua kerja-kerja underground, sudut ataupun daripada sisi nakal beberapa anggota dan mungkin pegawai jugalah. InsyaAllah kita muhasabah diri kita, baiki apa yang kita mungkin dah terlajak, yang dah terpesong, kita baiki balik, kita baiki amalan kita, dan insyaAllah kita sama-sama menuju ke syurga. Dan reminder aku, ini adalah akhir zaman. Macam aku cakap tadi, aku tak takut dengan siapa-siapa, aku takut dengan Allah je, sebab nanti aku nak kena menghadap Allah kan. So korang bersama nak kena menghadap Allah. Jadi kalau korang nak defend benda yang tak bagus tu, pandailah korang jawab dengan Allah. Okey, janji akhirat aku dah selamat. Okey, so insyaAllah kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum, bye bye, see ya, alhamdulillah.